Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Suhaimi Sulaiman dan selamat menonton Perspektif Kita. Kita tinggalkan tahun 2007, kita masuk ke tahun 2008. Apakah cabaran yang menunggu kita? Apakah peluang yang menunggu kita dalam tahun 2008? Adakah kita bersedia? Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dalam kita menyediakan diri untuk menjadi seorang yang berjaya, ada kalanya kita terlupa ramai orang ya dalam bidang-bidang yang berbeza boleh membantu kita dengan kepakaran mereka, dengan pengalaman mereka. Jadi hari ini kita bawa ramai tetamu-tetamu khas dalam bidang yang berbeza-beza dan kita lihat cabaran menunggu kita dalam tahun 2008 dan bagaimana kita boleh berkongsi pengalaman dan kita tak payah kalau orang putih kata reinvent the wheel, kita belajar berapa yang mereka ada. Ya. Jadi sebelum kita mula, kita ada tetamu-tetamu, kita punya penonton telah pun bersedia nak memberi peluang, nak memberi pandangan mereka tentang apakah cabaran yang akan menunggu kita pada tahun 2008. Kita mulakan dengan siapa? Sofia. Ya? Silakan Sofia. Assalamualaikum. Salam. Saya Fairuz Sofia daripada Kolej Islam Antarabangsa. Ya. Saya graduan daripada graduan diploma. Dan sini sedang menyambung pengajian secara separuh masa di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa. Dan dalam masa sama saya kini sedang bekerja sebagai personal assistant. Saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian secara sepenuh masa kerana saya dapati pengangguran di kalangan fresh graduate semakin meningkat. So sekurang-kurangnya dengan bekerja sambil belajar, dia dapat membantu saya, ianya dapat membantu saya untuk meningkatkan lagi kemahiran saya dan juga penguasaan bahasa Inggeris saya. Oh, bagus. Jadi mana cabaran kepada mereka yang akan berjaya atau mendapat ijazah ialah dari segi kemahiran mereka, terutama sekali dari segi penguasaan bahasa Inggeris. So di sini saya ingin mendapatkan pendapat daripada pihak panel. Mungkin ada cara lain untuk meningkatkan lagi kemahiran di kalangan pelajar graduan universiti. Okey, banyak nanti pandangan yang kita boleh dapat ya. Okey, itu satu pandangan. Kita silakan Akram ya. Akram nak beri pandangan, silakan. Nama saya Muhammad Akram. Saya pelajar psikologi. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi soalan saya, memandangkan kita akan meninggalkan 2007 dan kita lihat banyak masalah gejala sosial yang melanda negara kita. Contohnya kita ada masalah rempit yang terkini, kita ada masalah bully di sekolah, masalah pergaluan bebas, pergi disko, pergi clubbing di kalangan pelajar universiti, dan juga masalah-masalah lain lah. Jadi apakah mekanisme ataupun cara yang kita perlu ambil, mekanisme baru yang kita perlu ambil bagi menangani masalah ini dari perspektif pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, badan-badan bukan kerajaan dan juga kerajaan khususnya untuk menangani masalah ini bagi menghadapi cabaran 2008. Okey, bagus tu. Okey, itu adalah antara dua benda yang akan kita bincang pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya pendapat Datuk Muhammad Nasir Ahmad bila oleh Ketua Eksekutif PUNB ya. Secara makronya mungkin boleh berikan sedikit pandangan apakah yang menunggu kita dalam tahun 2008 dan juga seterusnya dari ekonomi secara makronya ya. Kalau kita tengok ujuran-ujuran yang dibuat oleh pihak-pihak macam Bank Negara, MIR dan pakar-pakar ekonomi lain, semua mengatakan pertumbuhan ekonomi negara kita tahun depan dijangka antara 5 dengan 6% lah. Dan dengan itu ditambah pula dengan projek-projek kerajaan, koridor-koridor ekonomi yang telah diumumkan semua tu. Jadi sekurang-kurangnya atas kertas kita tengok peluang-peluang dari segi pembangunan ekonomi itu ada, dan seluruh rakyat yang ada bergiat dalam apa-apa bidang ekonomi ini sepatutnya mempunyai peluang-peluang inilah, merebut peluang-peluang ni. Tapi pada masa sama kita juga tahu bukan satu rahsia lah bahawa banyak tekanan-tekanan ke atas ekonomi dari segi kenaikan harga, terutamanya minyak dan sebagainya. Jadi persaingan akan menjadi satu isu dan saya rasa tahun depan apa yang penting difahami ialah tahun 2008 akan menjadi satu kesinambungan kepada masa sekarang ni dan cabaran-cabaran akan lebih hebat. Jadi ini memerlukan usaha lebih giat, kefahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu semasa supaya kita dapat bersaing sesama kita dan di peringkat global. Okey, itu secara makronya. Tapi kalau kita perhatikan dalam studio kita hari ini ramai penuntut-penuntut universiti, institusi pengajian tinggi ya. Dan saya rasa tadi Sofia punya apa yang Sofia kata cabaran itu adalah satu yang saya rasa valid. Sofia adalah satu contohnya orang yang bila dia tengok ke depan itu, ini kalau saya tak ada pengalaman ini susah juga. Jadi ini adalah satu pendekatan yang bagus. Mungkin cara tadi soalannya macam mana tadi apa?
nak dapatkan kemahiran yang lebih tu? Saya rasa Dr. Victor ni boleh jawab soalan ni kan. Kemudian saya tanya Billy juga, Billy, supaya tak fail kan. Billy ni failure good, okey. Dr. Victor SL Tan adalah Ketua Pegawai Eksekutif KL Strategic Change Consulting. Silakan, Dr. Ya, memang satu soalan yang baiklah dibangkitkan tadi oleh Sofia kan, tentang apakah caranya supaya seorang itu boleh buat penyiapan supaya dia bersiap untuk bekerja masa hadapan. Jadi kalau kita lihat daripada silibus dan juga di sekolah pengajian tinggi, banyak dah diperkatakan di mana perlunya ubah silibus supaya setimpal dengan keperluan industri-industri. Jadi satu cadangan yang dibangkitkan itu memang baik kalau pelajar-pelajar sebelum mereka habis tamat pelajaran mereka, mereka boleh keluar dapat pengalaman masing-masing. Dan ada cara lain juga di mana saya fikir pelajar dapat lagi meningkatkan pengalaman mereka. Satu daripadanya ada seminar-seminar. Biasanya kalau kita lihat seminar-seminar yang dihadiri adalah seminar berkaitan dengan peperiksaan saja. Tetapi mungkin ada seminar yang ada tentang industri, perkembangan industri dan juga self-development. Ini perlunya dihadiri oleh pelajar walaupun mereka masih bersekolah lagi ataupun di pengajian tinggi. Cara lain adalah cara kalau kita buat sekarang, cara membuat research memang banyak peluangnya. Kalau pentingnya seorang pelajar mesti ada passion dalam sesuatu perkara supaya mereka dapat meninjau lebih mendalam. Kalau setakat belajar untuk pelajaran untuk examination saja tidak cukup. Okey, saya nak tanya Dr. Victor satu soalan. Kalau Dr. Victor tengok pelajar-pelajar kita, Dr. puas hati tak dengan pencapaian maknanya selain daripada CGPA yang tinggi, dari segi lain suka? Ya, memang saya tidak puas. Okey. Satu, saya fikir penting seorang pelajar mesti all rounded. Dia mesti ada kebolehan public speaking, berdebat dan juga ada skill analysis. Bukan saja dengan satu perkembangan memori saja untuk ingat sesuatu saja, tapi boleh berfikir dengan cara yang terbuka. Dan juga berani membangkitkan perkara-perkara yang mungkin tidak sama fikiran dengan semasa tu. Inovatif, kreatif, mungkin kadang-kadang kontroversi tetapi dengan cara yang dapat diterima. Cara Billy boleh diterima, Billy? Cara dia? Macam mana caranya, macam apa yang Dr. Victor kata, sekarang kita kena berfikiran berbeza. Tadi Datuk dah kata, okey, kita ada kekangan, ada masalah tekanan dan sebagainya, tapi ada juga peluang. Kita economic growth 5-6% kata macam Datuk. Jadi macam mana kita nak menyediakan diri, macam saya kata tadi, pelajar ni ramai. Jadi caranya kita nak mendekatkan diri kita dengan kejayaan tu cara yang mungkin lain daripada yang biasa. Apakah cara berbeza? Billy selalu mencadangkan benda menaik dalam buku semua. Sebenarnya macam sebelum tu saya nak perkenalkan Billy. Orang tanya siapa Jejaka Handsome ni. Beliau adalah penulis buku dan juga pakar motivasi yang terkenal. Nak tahu lebih, pergi ke daretofail.com. Yes, okey, silakan. I thought I look like a Stevie Wonder. Betul tak betul? No. Yang penting tadi itu murid sudah kata bagaimana cara untuk menaikkan itu kemahiran, the skill lah, So one thing very important untuk kemahiran, skill you mesti praktikan. You must practice untuk develop your skill. Maksud let's say English, you must actually berani untuk bercakap. You make kesilapan tak apa. Let people laugh, Saya sudah banyak kali apabila saya cakap, ada kali saya cakap bahasa Malaysia pun salah tu. Orang ketawa, dia punya pasal. But then I learn from the mistake, Exactly. So this is very important. Kita jangan takut orang ketawa apabila you buat anything. You must put into action. Kalau tak put into action, kita punya kemahiran tak boleh dinaikkan. This is very important. So untuk, like for example, another thing very important untuk I feel about the coming world because semua hal sangat cepat, bukan? Everything so fast So today you do thing, tomorrow people ikut Tomorrow you do another new thing, other people ikut So you tengok, ayo banyak tekanan The world is everybody competing So there only one way kita mesti jadi different beda, not the same, betul tak? Betul. So when they're not the same, it's not easy for Suhaimi your hair to be like my hair, betul tak? I can try. You can try, but you will take a long time.
So at least I got the gap. I ada itu masa tau. At least I can do something. Macam Encik Asli tau. So here something already people want to follow also difficult because it's different. And to be the thing that he's going to do different, people have to spend a few years. By the time you will be so far ahead. So jadi individual. You must be an individual untuk orang yang kena bully tau. You know, you don't have to worry what. You have to actually change human resource to the jadi human capital. Banyak orang tidak tahu apa human resource no. Actually human resource adalah sangat passive. In fact our Ministry of Human Resource should be changed to Ministry of Human Capital. No, it's true, you know, because then only we can tekan what is inside us. And it make a world different dah. Okey. Tadi secara tak langsung Billy telah pun memperkenalkan Azli. Ya, okey, saudara Azli Paan okey, saudara Azli Paan. Saudara Azli Paan ialah salah seorang yang mungkin perlu dicontohi kalau kita cakap pasal SMS dapat, beliau adalah Executive Naib Presiden dapat Vista ya. Okey, Azli tadi kita dah cakap pasal macam mana nak menjadi berbeza, kemudian Billy pun cakap beza. Bagaimanakah, dan semalam saya baca ada satu artikel yang sungguh menarik di negeri China ya. Di negeri China sebab dia orang pun akan ada Olimpik tahun 2008 dan mereka kata pada tahun 2008 kita akan tengok ramai entrepreneur anak-anak muda di negeri China akan menggunakan teknologi dan mereka akan jadi netpreneur yang berjaya dan telah pun mula itu. Ini negeri China yang besar. Jadi maknanya kita macam mana pula kita secara ringkas ni, kemudian saya akan sambung boleh. Okey, secara ringkasnya Azli. Okey, secara ringkasnya kita mungkin teknologi itu ada tapi penggunaan teknologi itu sendiri. Sebab kita tak tahu nak mula di mana. Ya, sebagai contohlah kalau kita nak buat website pun kita mungkin tidak ada kemahiran menulis. Sebab kita tak mula menulis sekarang. Jadi apabila kita ada kemahiran menulis, website kita tu tidak akan menarik. Jadi sebenarnya teknologi ini adalah icing. Apa yang anda buat sekarang ialah kek. Jadi kek kalau tidak ada icing tidak menarik. Jadi teknologi ini adalah icing. Tiap-tiap kek kena ada icing. Sekarang ni Azli tengok kek tu sempurna ke tidak kek tu sekarang Azli? Kek tu ada. Kek sekarang yang kita lihat di institusi pengajian tinggi, keknya menarik tak untuk diletakkan icing tu? Saya nak cek pasal hari ni. Saya tak spesialis dalam kek. Saya spesialis dalam icing saja. Jadi kalau kek tu tak menarik pun, letak icing dia menjadi menarik. Ya. Right. Okey, tak apalah kita cerita pasal kek dan saya akan mengalahkan chef-chef yang lain. Okey, kita berhenti berehat dan bila kita kembali nanti kita nak cerita pasal cabaran yang menunggu wanita pula sebab kita ada Betty Yoh, beliau adalah pengurus jaringan perkhidmatan untuk awam. Kita akan bincangkan apakah cabaran yang menunggu kita dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita melengkapkan diri untuk menjadi berjaya dah ada cabaran-cabaran ni semua ya. Kita akan kembali selepas ni. Baiklah, kita sambung perbincangan kita sebelum saya bagi peluang pada Cik Betty Yoh untuk memberikan cabaran yang menunggu kaum wanita. Kita ada dua penonton yang mahu memberikan buah pandangan. Uswatul Husni. Nama panjang. Silakan Uswatul Husni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Saya daripada UAE. Ya. Okey, saya nak cakap pasal cabaran pada tahun 2008 salah satunya adalah kebanjiran pendatang asing. Di mana kita tahu pendatang asing boleh meningkatkan kadar jenayah berat. Saya sebagai wanita merasa kurang selamat. Maksudnya macam kita sekarang ni macam salah satu cabarannya adalah kita terdedah kepada jenayah-jenayah. Maksudnya akan macam kita akan rasa insecure. Okay, saya tanya pendapat apa yang patut kita lakukan. Okey, itu salah satu cabaran pada usaha. Okey, silakan Cik Syafri. Siapa? Bagi Betty dulu. Okey, silakan Betty. Apakah cabaran yang menunggu kaum wanita? Cabaran untuk kaum wanita saya ingat banyak. Tapi bagi pihak persatuan kami patut mewujudkan satu masyarakat yang gender equal, kesamarataan gender dan juga untuk mendapatkan 30% wanita dalam tahap yang membuat keputusan. Ini adalah telah dikatakan oleh pihak kerajaan, tetapi adakah dia mewujud? Dan untuk tahun depan kita berharap ada dapatnya. Dan nak respon pada kata macam mana nak bertingkatkan seorang kemahiran tu.
Saya fikir pada diri seorang ini, apa-apa kemahiran yang kita terdapat, apa pelajaran yang kita ada, kalau tidak ada confidence, kita tidak akan membuat apa. Contoh kan Billy kata, kalau you tak practice, tak boleh. Tapi kalau you tak ada confidence nak practice pun, kalah. Jadi salah satu yang penting ialah self-esteem and confidence. Dan tentang bully ini, macam mana kita nak atasi, kalaulah dalam masyarakat kita, bersamarataan, saling menghormat, itulah asas yang penting sekali bagi pihak kami supaya kita menghormati. Kita tidak kita berlandasan adil dan justice supaya kita tak bully orang, tak mengadakan kes-kes jenayah terhadap wanita terutamanya. Okay. Dan tadi Betty dia cakap pasal 30% untuk nak buat keputusan ya. Adakah perlu kita katakan kena ada 30% itu, tapi sedangkan secara banyaknya mungkin dia tidak dalam 30% untuk buat keputusan, tetapi mereka telah membanjiri dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai bidang pun. Perlu ke 30% itu, sedangkan sekarang ni cara membuat keputusan tu telah banyak berbeza, lebih participatory, ada orang nak kata kita menuju ke participatory demokrasi contohnya ya. Jadi perlu ke angka itu, target-target tertentu tu, sedangkan kadang-kadang ada keputusan besar dalam sebuah syarikat cuma dibuat oleh seorang eksekutif contohnya, sebab kita dah bertukar, dunia kita dah bertukar. Perlu ke itu? Ya, pada saya ataupun pada pandangan kami, 30% ini bukannya angka yang tetap, not set in concrete. Ini adalah untuk membantu kaum wanita supaya dapat mewujudkan satu tahap yang dapat memberikan mereka buat keputusan. Dan keputusan ini ikutlah apa, mungkin mereka adalah pihak eksekutif atau manager. Kalau lihatlah parlimen kita sendiri, 13.2% are ministers out of so many ministers yang kita ada. Kalau dalam Dewan Rakyat, only about 9.6. So, you bandingkan, kalaulah kita nak push untuk satu bil untuk kaum wanita, berapa orang akan sokong yang di antara mereka wanita? Tapi dalam penuntut kita, saya rasa 70% wanita pada hari ini. Ini yang selalu dikatakan, lebih 4 kali wanita daripada lelaki masuk ke universiti. Tapi bila keluar dari universiti, siapa yang akan di-hire dulu? Siapa akan dapat pekerjaan dulu? Wanita. Tanya. Datuk. Ya, okey. Bagi contohlah sebab apa kita bercakap secara umum. Tapi dalam kes macam DPUMB sendiri, saya boleh cakap sinilah dari segi komposisi gender ni. Kaki tangan kami sekarang ni 53% wanita, 47% lelaki. Dan dari segi pengurusan pula, saya sebagai CEO, tapi ada 10 orang yang jadi ketua-ketua jabatan ni. Sekarang ni sama banyak, 55. Jadi kita dah melebihi 30% lah dalam konteks tu. Jadi yang penting ni bukan apa. Saya rasa dia kena ikut keadaan. Kita tak boleh tengok di parlimen tak sampai 30, tapi kalau di tempat lain mungkin yang wanita yang boleh main peranan lebih penting. Jadi kita kena seratakan di betul. Oh, ramai lelaki telah. Okey, Betty seorang, lelaki 3. Okey, silakan. Okey, siapa nak pergi? Okey, doktor. Saya nak berlainan fikiran sikit dengan Betty lah. Kalau kita tetapkan 1%, 30%, mungkin tidak fair lah. Saya percaya yang penting sekali kita mesti peluang yang equal. Tetapi result tu itu bergantung kepada pencapaian seseorang itu ataupun kebolehan seseorang itu. Itu penting ya, pertamanya. Keduanya, memang mesti ada program untuk membantu kaum wanita. Di mana letaknya ada kelemahan-kelemahan, boleh diadakan. Ada seminar, ada program. Tetapi jangan kita tentukan 30% itu dengan keputusan saja. Jadi ini akan melemahkan semangat kaum wanita nanti untuk mencapai tahap yang lebih tinggi kerana mereka telah diberi kota terlebih dahulu. Itu pandangan saya. Okey. I think suami kita punya negara Malaysia is over obsessed tentang kuota lah. You know, actually kalau kita kuota this kuota that kuota, we got a very big problem. Oleh kerana lagi satu survey tau. They say the world ada orang yang kaya, ada orang yang miskin tau. So how to make it everybody equal tau. Betul tak? So what they do is they did a survey. So they distribute all the money to all the rich and the poor tau. Dalam 7 tahun, in 7 years tau, orang yang kaya jadi kaya, orang yang dulu miskin jadi miskin.
So it happen again, you know. It actually is inside us tau. Kalau kita semua orang really efficient and really can do things, bukan? Automatic you will go up, you know. You are measured by merit, no, not by quota, you know. Because when you got the quota, you may break some bill. Okay. Baik, dah marah dulu. I agree with Victor, right? Kita bukan nak setkan quota 30% and everything. But the thing is, you must give minima, okay? Peluang, equity, right? Sekarang ini peluang itu kurang. Kalau nak hire executive, dia kata, oh, can you travel? Let's say sales. Boleh tak you travel? Boleh tak you buat ini itu? Tapi di belakangnya, keluarga akan kata, kenapa you selalu travel? Kenapa you buat ini, you pergi sana? Jadi, peluang itu tidak sama. Apa yang kita minta ialah memang peluang yang sama dan juga tingkatkan supaya keputusan yang dibuat itu melibatkan wanita. Okay? It is what I would say, you know. Tapi buat masa ini, you may have 50-50 in your pengurusan. Tapi kalau you ikut the human resource strata, only about 14 or 15% are in the top leadership. Therefore, this is what we mean. Okey, itulah maksudnya sebenarnya. Okey. Boleh selesaikan. Boleh selesaikan. Okey, sekarang kita sebelum saya nak pergi pada entrepreneurship ya, saya akan nak tanya Datuk dan juga Azli. Kita di dalam studio kita juga ada Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman dari Formka. Salah satu cabaran untuk hidup dalam tahun 2008 ialah harga barang dan sebagainya. Okey, kita tak bolehlah nak komplain harga barang sebab satu dunia naik pun, minyak naik, segalanya naik. Jadi macam mana kita nak cerdik? Ya, kalau kita lihat sebagaimana Datuk telah mengatakan, salah satu daripada cabaran ekonomi ialah kenaikan harga minyak akan meningkat. Ya, masih lagi tidak stabil. Pada pandangan saya, apa yang perlu kita lihat pada tahun 2008 ialah bagaimana kita merancang dari segi perbelanjaan kita. Sebab itu salah satu daripada kelemahan yang masih wujud di kalangan para pengguna pada masa ini, iaitu bagaimana nak merancangkan di antara keperluan dan kehendak. Kadang-kadang kebanyakan daripada pendapatan mereka digunakan untuk kehendak. Macam Cik Azli terlibat dalam bidang telekomunikasi, dan kebanyakan para pengguna sebenarnya membelanjakan wang mereka untuk dalam bidang telekomunikasi misalnya. Ya? Itu bukan kehendak, itu keperluan. Ya, kadang-kadang kita ada banyak lagi keperluan lain, makanan. Sedangkan harga makanan pun dah meningkat. Kesihatan pun kian meningkat. So, adalah lebih baik kita memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang lebih penting. Selepas itu baru kita pergi kepada kehendak. Kehendak itu ialah kan menjadi satu dari kajian Cik Yusof sendiri kalau kita boleh kira dalam 10 orang pengguna di Malaysia, berapa orang yang betul-betul berbelanja untuk keperluan dari kehendak tu? Sebab saya pelanggan kehendak. Saya memang terkenal. Kalau kita katakan secara majoriti mungkin dalam 3-4 orang yang betul-betul mampu dari segi merancang kewangan mereka. Adakah hidup mereka bahagia, Cik Yusof? Yalah, pasal kebanyakan orang oleh kerana mereka merasakan bahawa dengan memenuhi kehendak mereka menjadikan mereka lebih bahagia. Tetapi bagaimana masa depan mereka? Kalau kita buat bancian, berapa ramai sebenarnya orang yang betul-betul sebahagian daripada pendapatan mereka menabung, menyimpan untuk kegunaan masa depan. Selebihnya mereka terpaksa mendapat wang, dan kalau hendak berniaga terpaksa berhubung dengan PUMB untuk mendapatkan wang. Ada lebih baik kalau misalnya mereka mempunyai sebahagian wang. Okey, saya nak tambah sedikit. Kalau kita lihat daripada segi kos saja, mungkin kita kena kurangkan pelajaran kita dan sebagainya. Tetapi saya nak lihat daripada satu sudut yang lebih kreatif. Perlunya tahun 2008 dan tahun depan lagi, kita perlu satu cara mungkin lebih kreatif, lebih disiplin untuk meningkatkan produktiviti kita, efisiensi kita, daya saing kita, supaya kita dapat meningkatkan pendapatan kita. Memang kalau kos tu tinggi, inflation ni memang selalu berjalan, tetapi kita mesti ada kebolehan kita di mana tadi murid kata ada bezanya. Apa bezanya? Apa yang differentiating factor? Jadi kalau kita concentrate dengan cost saja itu tidak cukup. Memang kita kena plan, kena cost, tapi ada cara lain untuk menambah pendapatan kita, kemahiran kita, nilai-nilai kita supaya kita dapat dibayar lebih dengan pendapatan. Maknanya kita tambah macam RM1 tapi kita yang datang RM20 macam itulah. Okey, saya nak tambah Okey, secara ringkas. Satu masalah yang timbul ialah kadang-kadang bila orang mengaitkan antara kos dengan pendapatan. Harga barang kian lama kian naik, tetapi bagaimana dengan pendapatan masih lagi kurang. Kalau kita lihat ada tuntutan setengah pihak meminta supaya ditetapkan satu gaji minimum 900. Jadi sekurang-kurangnya apabila mereka yang
tinggal di kawasan bandar, pendapatan rendah, dapat hidup dengan dalam kadar yang cukup untuk membeli barangan ke Pulau Amerika. Tetapi kalau misal pendapatan mereka masih lagi pada tahap yang rendah, macam mana mereka hendak menampung kehidupan mereka dengan harga barang yang akan meningkat? Okey, itulah cabaran 2008. Jadi kita berhenti kita fikirkan bila kembali ni siapa ada jawapan untuk itu? Ya, kita persilakan. Sebab maknanya terus naik dan macam mana kita nak hidup given that ya. Okey, kita akan kembali selepas ni. Kita berehat sebentar. Baiklah, kita sambung saja perbincangan kita. Cabaran yang menunggu kita semua dalam tahun 2008. Mereka semua ini datang dari pelbagai bidang yang berbeza. Mereka ada cabaran-cabaran tertentu yang mereka nak berjaya dalam tahun 2008. Apakah persediaan yang ada? Jadi sebelum kita teruskan perbincangan, penonton silakan Syafri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Syafri Izzuan daripada Kolej Islam Antarabangsa. Okey, sebentar tadi sebelum kita break tadi, kita ada bercakap tentang equality. So actually saya sebenarnya tak bersetuju sangat dengan istilah equality sebab I think everyone deserve to get whatever yang diorang deserve untuk dapat lah. So kalau kita buat equality, maknanya orang yang tak deserve dapat pun akan dapat. So maknanya equality maknanya kita nak sama. Macam kalau dia dapat 5, saya pun dapat 5. Padahal mungkin dia layak untuk dapat lebih. So I don't really tapi Syafri pasal okey saya saja nak gaduh hari ni tak tahu siapa. Tapi saya rasa Betty cakap pasal gender equality. Lelaki dan perempuan tu berbeza. Dan sebenarnya 2008 bukan cabaran untuk wanita tapi cabaran untuk lelaki sebab wanita dah mendominasi secara global ni wanita dah mendominasi. So kalau kita lihat secara bilangan pun wanita dah mendominasi populasi manusia di dunia ni kan. So maknanya cabaran sekarang ni bukan cabaran tentang wanita tapi cabaran untuk lelaki untuk bersaing dengan wanita sebenarnya sebab kita semakin dah boleh diklasifikasikan sebagai golongan yang hampir pupus. Aduh. Baiklah. Okey. Oh ramanya sekejap dia. Saya bagi Azri. Okey silakan Azri. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Nama saya Azri daripada Kolej Antarabangsa. Okey, memang betul gender equality tu. Okey, contohnya sekarang ni seperti kita Kenapa you orang ni suka cakap pasal gender equality tak equality ni? Banyak cabaran lain ni. Okey, tak apa habiskan. Okey. Okey, seperti kita sedia maklum, kita boleh lihat kebanjiran pelajar wanita di IPTA lagi ramai dari lelaki. Tapi kalau kita lihat yang graduate, berapa ramai yang quality. Jadi kalau kita wanita itu sendiri perlu dalam diri sendiri perlu ada confident, mereka perlu all out. Mereka perlu ada confident, mereka kata aku kena ambil cabaran itu, perlu something different. Betul kata dia kata, memang kena something different pada orang lain. Lepas tu lagi satu pula, saya berdebar ni. Lagi satu betul panel kita kata tadi, kita perlu meningkatkan produktiviti dan kemahiran dan selain itu kita perlu bijak dalam perbelanjaan. Okey, memang betul. Bagaimana dengan golongan-golongan miskin? Keperluan. Okey, kita memang perlu pentingkan keperluan. Belajar juga satu keperluan seperti kita sudah maklum, belajar kos pembelajaran makin tinggi. Bagi golongan-golongan miskin, mereka tidak ada pembelajaran yang banyak untuk menampung kos pembelajaran. Jadi kalau bagi golongan-golongan berada tak ada masalah, bagaimana bagi golongan-golongan miskin memang satu masalah untuk memenuhi keperluan tersebut. Seperti kita sudah maklum, belajar adalah satu cara untuk meningkatkan kemahiran dan juga produktiviti. Jadi saya nak dapatkan panel pendapat daripada bagaimana untuk meningkatkan produktiviti. Selain itu kita bijak dalam mengatasi masalah diri. Okey, satu soalan. Okey, kita bagi kepada Deva Mala. Silakan Deva Mala. Ya, silakan. Selamat sejahtera. Saya Deva Mala dari International College of Health Science. Pada pendapat saya, cabaran yang dihadapi pada masa 2008 adalah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa untuk menjaga anak-anak mereka. Contohnya pada masa kini berlaku banyak kes-kes yang mengancam nyawa ataupun maruah kanak-kanak kecil. Seperti kes Nurin yang berlaku
berlaku. So saya ingin tanya pendapat panel untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, cara because mak bapak kena kerja tapi siapa nak jaga dan sebagainya lah. Okey, ya adik belakang tak sempat kenal nama saya. Okey, boleh Azri tolong pinjamkan mikrofon pada adik? Silakan. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yeah. Saya cuma nak cakap pasal equality tadi. Yeah. Jadi saya rasa pasal perkara yang dibangkitkan tadi, yang pasal gender semua tadi, memang kita berminat nak cakap pasal tu sebenarnya sebab semua kat sini ada lelaki dan perempuan saja kan. Jadi saya rasa macam memang dah kita tahu kualiti tu memang memang kita tak dapat nafikan. Orang yang berkualiti adalah orang yang bersedia menyahut cabaran semua. Jadi seperti yang brother ni cakap tadi, dia cakap masalah kepupusan kaum lelaki. Memang itu kita tak dapat nafikan di pusat pengajian tinggi pun. Tapi sebenarnya kita persoalkan benda tu kerana kita sedar kewujudan masalah tu sendiri. Saya rasa masalah seperti macam ahli panel kita cakap tadi, sasaran ditetapkan ada 30% tadi yang menjadi persoalan tadi. Sebenarnya saya rasa sasaran patut ditetapkan. Maksudnya kita ada matlamat untuk menuju ke arah tu. Itu pandangan saya. Okey, lelaki pupus silakan. Silakan. Okey, sebenarnya saya nak jawab bila dia berkata yang pasal equality tu lagi memang sebab macam katalah nak bagi 30% ataupun memang nak equalkan maknanya 50% wanita dan 50% lelaki. Dan katakanlah dalam 50% wanita tu hanya 30% saja yang berkualiti, takkan kita nak letakkan 50% juga. So I think equality memang tak boleh nak pakai. Dalam ekonomi pun tak boleh nak pakai sebab dalam ekonomi pun kalau kita cakap tentang equality takkanlah macam you kerja penat-penat and then I kerja sikit tapi kita dapat sama ni kan pulangan. So I think equality tak boleh pakai. Yang kita boleh pakaikan adalah keadilan. Maknanya kalau macam lelaki dalam kalau lelaki katalah ada 90% yang berkualiti yang boleh masuk ke dalam parlimen. So maknanya kalau 10% perempuan itu saya rasa kalau saya jadi tuan hakim pada hari ini, saya rasa kita kena tengok dua-dua. Nombor pun kita tengok, kualiti pun kita kena tengok. Tak semuanya boleh automatik boleh masuk, betul tak Betty? Ya. Okey, respon yang cepat saja. Biasanya bila kita katakan gender equality, equality itu yang dimaksudkan ialah substantive equality. Okey, bukan apple. RM5. Tapi bila saya bayar seorang wanita, masalahnya dalam keluarga, masalah yang traditionally education, you may say sudah ada lebih wanita dalam pusat pengajian tinggi, tapi macam mana dengan society sekarang? Mereka meletakkan banyak beban-beban ke atas wanita juga. Sekarang ini dah dunia lelaki. Kita hanya nak memberikan peluang kepada wanita tampil hadapan sehingga satu tahap di mana anda lelaki dan wanita ada boleh seiring sejalan lah katakan. Yalah, betul. Substantif, bukan hanya betul. Saya tambah. Okey. Kita cakap pasal equality. Okey, kejap Azri. Lepas ni kita sambung equality. Ini agaknya cabaran 2008 kan? Okey. Tak apa, saya bagi Azri, lepas tu Azri cakap ya. Okey, kita berhenti rehat. Cabaran 2008 sebenarnya adalah lelaki akan pupus. Kita akan kembali lepas ni. Ya, tadi saya janji dengan Azli Faan untuk equality tadi. Okey, teruskan. Saya nak cakap pasal opportunity. Okey. Equality. Sebab apa? Equality ya. Sebab apa? Bila cakap pasal peluang ni ya. Sebenarnya peluang tu ada. Kita ni perlu mencari. Okey, tapi sebab mungkin ada banyak variable lain ya. Sebagai contohlah, okey. Kita nak berkomunikasi dengan orang lain. Okey, tapi kita rasa malu. Tapi dengan teknologi ni, kita sebenarnya boleh berkomunikasi. Sebagai contoh, pagi tadi saya add Suhaimi dalam Facebook saya. Tadi saya buka. Okey, lepas saya boleh tengok siapa yang Suhaimi kenal. Tanpa perlu jumpa Suhaimi. Jadi itu adalah penggunaan teknologi.
Yang kedua, kita banyak buang masa tengok TV. Tapi TV perlu ditengok. Tapi masa yang kita buang tu bukan masa bahagian konten, bahagian iklan. Macam saya guna Astromax. Saya record, saya bypasskan iklan sama sekali. Kalau berita 1 jam tu saya tengok 5 minit saja. Jadi saya dah ada dekat situ dalam masa 50 minit lagi untuk buat benda yang lain. Satu lagi peluang. Bagi contoh, kalau kita nak jadi macam Suhaimi, kita bukan boleh duduk saja dan nak jadi host macam Suhaimi. Tak boleh. You kena menonjolkan diri. Tapi macam mana nak menonjolkan diri sendiri kalau peluang tak diberi? Sekarang ada YouTube. Rakamkan diri sendiri, letak ke YouTube dan boleh menonjolkan diri sendiri. Peluang. Betul. Saya setuju. Saya setuju. Sebenarnya ini sekarang ni musim cuti, bolehlah kita berehat, tak payah serius sangat kan. Macam sebenarnya dulu saya nak jadi penyanyi Azli. Jadi saya tak ada peluang tu. Jadi saya record suara saya menyanyi dan saya letak dalam blog saya. Dan ramai kata, "Oh, sebenarnya suara boleh nyanyi," tapi dia tak tahu sebab setelah dibetulkan audionya. Kan? Okey, tak apa. Kita teruskan. Silakan Cik. Encik Azli. Kita bukan hanya nak go and find the opportunity tau. Kalau tak ada opportunity, kita ciptakan itu peluang. Itu yang penting. So whether you are woman or man, it doesn't matter tau. Gender tak matter no. Oh, this is look at more women than men here, bukan? So if I just stay quota, then you have a problem. I say, how come Cik Suhaimi? Kenapa hari ini so little men? Then we have a problem. So important thing is what is inside us tau. Apa yang kita di dalam kita, yang kita must dig it out. Especially now in the knowledge-based society, our intelligence, our the IQ, the resources inside is more important than what is outside. Betul. So we can create it. Ini yang penting. If I can add on, tadi ada soalan tentang bagaimana seorang pelajar dapat membezakan diri semasa di sekolah lagi. Jadi pada carakan saya, tiap kali kalau kita dapat tengok CV orang yang cari kerja, semuanya sama, ada 7A, 8A, 10A, 11A, semua ada. Semua ada curriculum, extracurriculum semua ada. Tetapi jarang sekali kita lihat sesuatu yang luar biasa. Apa ni maksud satu yang luar biasa? Mungkin YouTube ke apa. Tapi saya cadangan, saya seorang penulis. Kalau tak pernah saya dapat satu CV dengan attached book ada. Here's a book I've written before I graduated. Betul. Tak payah tulis buku yang bestseller, tak payah. Satu buku yang nipis pun cukup. Ini satu differentiating factor. Ini orang ni ada berkomitmen. Sebelum dia tamat sekolah, dia ada komitmen, ada passion. Adakan idea dalam buku. Saya rasa Dr. Victor ni nak mengata saya sebab dia suruh saya tulis buku sampai hari ni tak keluar buku. Betul. Okey, terus. Okey. Bukan nulis buku. Sekarang ni pelajar yang tak kerja ni menulis resume pun malas. Resume 4 tahun tu bawa 2 line saja. Mana projek dulu? Tak ada. Bukan tulis buku. Jadi kita kena tengok sekarang ni apa yang kita buat. Sebab apa? Kalau jalan yang sama yang kita ambil, kita akan sampai kepada destinasi yang sama. Betul. Sekarang kita akan cakap lagi tahun 2008 apa nak buat 2009. Okey, lagi satu cabaran. Saya rasa Betty ada lagi satu cabaran yang bukan pasal gender langsung, bukannya? Ini tentang hak-hak setiap orang. Okey. Apa yang terdapat dalam negara kita, dalam konstitusi kita, iaitu kita mesti ada peluang untuk berkumpul dengan secara aman, peaceful assembly, untuk menyuarakan apakah keperluan kita. Dan tentang pelajar semua, selalu mereka ingat peluang kerja adalah dengan pihak corporate. Kenapa tak ingat ada peluang juga dengan NGO? Okay, I used to work with corporate, but I'm now working with an NGO. Your skills, your talent boleh dipakai untuk pihak NGO juga. Okey, dan saya rasa bila Betty dah cakap macam tu, mungkin saya rasa ini soalan yang saya rasa cukup sesuai untuk Datuk Nasir. Datuk, macam mana nak kita create entrepreneurship tu, untuk keusahawanan tu pada usia yang paling muda dan lengkap serba-serbi itu. Sebab kalau kita perhatikan, sebab saya selalu baca majalah macam Fortune, saya tengok budak-budak muda dekat India ni, pasal apa dia orang ni jadi IT expert dan hari tu datang kat Malaysia dia cerita macam mana nak hack orang punya komputer. Jadi maknanya pada usia yang awal tu mereka telah bersedia untuk memulakan bisnes dan tidak ada ditolong skim apa-apa pun. Maknanya kalau mati-matilah, tapi mereka bersedia tu. Macam mana kita nak masukkan tu sebab kita nak masuk tahun baru kan Datuk, macam mana kita nak ubah juga tu? Jadi dalam segi mencipta peluang untuk diri sendiri semua ni, kita dapati saya rasalah masalah dalam konteks masyarakat kita ni, persekitaran tu tak betul lah. Sebab dari kecil lagi kita tengok persekitaran tu anak-anak kita ni banyak terlampau dibimbing, terlampau diarah
dari segi pelajaran pun apa yang boleh buat, apa tak boleh buat, dari segi sukan apa boleh buat, tak boleh buat. Jadi terlampau terkekang dengan banyak kekangan ni. Jadi kemahiran untuk berkreatif kurang. Jadi bila itu kurang, itu sebab kita tengok kalau dan mungkin kemajuan negara yang meningkat ni menyebabkan kita jadi lebih selesa, jadi dah tak ada tekanan untuk survive. Kalau kita tengok negara-negara yang masih lagi membangun di belakang kita tu, umpamanya tekanan keadaan memaksa mereka jadi lebih kreatif. Jadi mungkin kita terpaksa cari jalan supaya walaupun kita bertambah maju, tapi jangan sampai kita terlampau memimpin sangat masyarakat kita. Okey, Cik Yusof, lepas tu Dr. Vita, lepas tu Billy Billy kreatif kan? Okey. Satu lagi kalau kita lihat terutama dari segi komposisi kaum. Kenapa kalau kita pergi ke pusat media belah, terutama sekali dalam bidang IT, kita tengok wanita-wanita Cina yang muda-muda berniaga di situ, menjual komputer, handphone dan sebagainya, tapi kurang kita lihat di kalangan pelajar-pelajar Melayu yang terlibat. Mungkin dari segi ramai. Tapi kebanyakannya, majoritinya adalah daripada kaum Cina. Tapi kenapa keadaan itu berlaku? Mungkin itu yang mungkin boleh dikaitkan balik dengan mungkin daripada kecil kan ibu bapa mereka dalam niaga, kesedaran dan nilai-nilai keusahawanan ini patutnya perlu diterapkan daripada kecil lagi. Jadi sekurang-kurangnya apabila mereka keluar daripada institusi pendidikan tinggi, kalau mereka tidak mendapat peluang untuk bekerja makan gaji, mereka boleh beralih untuk menjadi usahawan. Tapi kalau misalnya mereka tidak dididik atau didedahkan dengan suasana macam itu, bagaimana mereka hendak menjadi usahawan? Kalau menjadi usahawan pun tidak menjadi. Okey. Dan masalahnya juga kan sebab kita sebenarnya 3 generasi saja. Mula-mula kita ni susah. Generasi kita susah. Susah kita jadi kaya. Tapi anak kita tak rasa susah. Jadi 3 generasi. Susah, kaya, lepas tu jadi susah balik. Sebab kita tengok sekarang ni banyak ibu bapa yang berjaya, anaknya tidak berjaya. Ya. Jadi kita tengok macam nak panjangkan. Okey, Victor. Memang saya setuju tadi kata ini tentang adanya pentingnya di rumah. Macam saya percaya peranan ibu bapa memang penting untuk memupuk semangat dalam bisnes. Especially it is modern age. Ibu bapa terlalu senang dengan memberi wang kepada anak-anak. Jadi mereka rasa cukup complacent. Dia tidak tahu nilai wangnya. Tapi kalau kita lihat, kalau pentingnya kita memupuk nilai ini daripada sekecil lagi, tapi mesti ada sistemnya. Mereka perlu untuk dapat allowance mereka perlu ada buat kerja-kerja. Mungkin buat sedikit kerja untuk berniaga ke apa ke kadang-kadang. Ini bukan saja dari segi wang ringgit tetapi dari segi pengalamannya. Kedua, mungkin ibu bapa dah di tempat kerja ada banyak prinsipal-prinsipal yang dipelajari, balik boleh berkongsi dengan anak-anak apa dia tentang bisnes di masyarakat dan sebagainya. Bukan setakat cakap mesti belajar kuat, dapat degree, dapat A. Ini mesti ada memperluaskan lagi pengajaran ibu bapa kepada anak-anak. Okey, sekejap Billy. Saya bagi penuntut Akram, lepas tu kita pergi ke commercial break ya. Sila. Ringkas saja. Saya nak respon mengenai persekitaran keluarga kan. Kenapa kita orang Melayu lah secara specializednya tak ada minat dalam keusahawanan. Sebab mak bapak kita, ini berdasarkan kepada observation saya lah, pemerhatian saya, bukan kajian apa-apa. Sebab mak bapak kita kerja dengan kerajaan udahlah, tak ada banyak cabaran, senang dapat duit. Jadi dia tak kreatif tau. Anak-anak jadi okeylah jadi kerajaan. Okey, tak apa. Balik ni saya bagi adik yang kat sebelah Akram tu ya. Kita berhenti rehat, lepas kita masuk segmen akhir. Ini masa dah tinggal sikit. Jadi siapa nak bagi cabaran-cabaran 2008, terus saja dengan cerita ringkas. Kita berhenti rehat ya. Okey. Ya, kepada anda yang menonton di rumah, sekiranya mahu menghantar maklum balas, hantar pada email secara email pada kami ialah perspektif kita, dia satu perkataan tu di kaca TV itu, perspektif kita @astro.com.my, perspektif kita @astro.com.my. Semua yang hantar email, semua saya dah balas. Penat mengetuk sendiri, tapi saya rasa itu saya dapat kepuasan sampai pukul 4 pagi balas email. Okey, Nabila silakan.
Assalamualaikum, nama saya Nabila. Yeah. I have to agree with the panelists because dia Datuk cakap kita selalu dibimbing. We have a society where kita akan dididik, akan dibimbing, dipimpin in everything we do. I mean even parents you say kena belajar kena dapat A, kena belajar kena dapat A. If you don't get A nanti kena marah. So I think that is why we lack skills. We lack the minat, the passion for entrepreneurship. We lack the passion for debating, public speaking, all these things because it's not diterapkan dalam kita punya seharian when we're still small. And that is why we need to change society's perception towards it. Mungkin itulah sebabnya Billy berjaya kerana Billy seksa masa kecil dia. No, kalau you baca buku dia, baca buku Billy. Okay, sila jaga. I think one very important thing untuk solve all these problem untuk entrepreneurship. I think our society ada satu masalah. We are so obsessed with the result, 8A lah, we don't done that now. So everybody, student want to go to get the 8A only the certificate, But to get the 8A is not difficult, You only have to study the technique of how to answer exam question, betul tak? But dia tak buktikan itu orang memang good, So we should actually encourage, a society, satu culture of accepting failing, Ini yang penting. Orang yang try baru boleh fail. So they are scared of people. We condemn people who fail, Macam we must be like macam itu French legend, French legend, itu yang orang yang kena wounded, ada rewarded. So macam you apply into society, you must reward people yang dare to try, but the fail, but you try. Like dulu baru-baru one student got 4D, but the 4D they were not highlighted, What he got 4D, but he cacat, So he was able to get 4D even though he's not. So this is the person should be put on headline, bukan the people who got 8A, because the people got 8A maybe ada banyak facility, Okay, society bukan macam tu. Yeah. Ingat tak satu jabatan yang diberikan penyapu? That's why you see the trouble is we cannot take criticism. So what I'm trying to say is even though your parent sort of scold you or what, you mustn't be be suppressed by your actual quality inside you. It is not a matter we face rejection. A lot of people look, Billy ini look like idiot, the hair like that. I don't care. You know what I mean? This is my hair. It's not their hair. You can So kita mesti ada katakan itu what they call what the IQ, the other one IQ and what? EQ. EQ. A little bit thick skin now. You cannot blame your parent. My parents do the same thing, but then I take the other way around, I say, okay, if my parent is going to be like this, I watch the life. But this is my life. I want to do something else. I want to be entrepreneur. Because in this world, the coming challenge, there won't be enough job. The government cannot create enough job. And you all graduate, guajan dari universiti. Kalau you keluar, lagi pergi to look for job. What about the poor people? The less educated die lah. You also going to look for job. They also want to follow job. So who is going to create job? Betul. So it's important you orang yang keluar dari universiti sekarang shouldn't go and look for job. You got to create job. Betul. Menciptakan. Tapi kan kebanyakan orang yang tak berjaya di Malaysia, dia berjaya di luar negara. That's another problem. Itu adalah sindrom apa orang kata. Kita nak buat sesuatu, takut apa orang kata. Tapi kalau di overseas, it's okay. Because you see, one very important thing like Silicon Valley. Silicon Valley only award people who have tried and failed. Bukan people never try before. They're not interested. Because the whole world, Malaysia, kalau you buat sesuatu, and then okay, the company fail, Wow, you see lah, you have people that you fail. Everybody condemn those people fail, But if not for all this failure, you think Malaysia today ada what we are today? True or not? We try and we fail. But out of so many try, surely some will succeed. Betul. So we must actually look at this aspect now. So dare to fail lah. Go and buy my book lah. Betul. Okay. Betul. Saya lihat tu. Secara umum saya ingat macam inilah masalah entrepreneurship tadi kita cara kita berfikir. Jadi saya rasa kemajuan dalam 50 tahun ni pun ada tak bagusnya. Sebab kemajuan ni menyebabkan kita complacent lah. Jadi bila complacent tu kita dah jadi shock sendiri banyak ni sekarang ni. Dan bila shock sendiri ni kita punya benchmarking pun dah tak betul. Kadang kita benchmark dengan negara Sudan lah, Ethiopia buat apa. Jadi kita nak kena berbanding dengan negara yang lebih maju. Jadi benda-benda macam ni yang menyebabkan kita pemikiran kita dah tak betul lah, on the wrong track lah. Okey, Cik Yusof, Victor, Dr. Victor secara ringkas Satu lagi masalah yang kadang-kadang oleh kerana ruang lingkup pekerjaan yang kian sempit. Kebanyakannya majikan lebih memilih untuk mencari
orang yang lebih berpengalaman daripada fresh graduate. Dan ini salah satu masalah. Jadi bagaimana mereka nak dapat pengalaman kalau misal semua nak milih orang yang berpengalaman? Mereka juga perlu diberi peluang juga. Okey, Dr. Peter. Ya, saya percaya penting sekali kita mesti cari punca masalah semua ini ya. Penting, saya fikir puncanya datang daripada perlunya kita ada tanggungjawab diri, tanggungjawab diri. Jangan kita salahkan masyarakat, jangan kita salahkan ibu bapa, jangan kita salahkan kerajaan dan sebagainya. Memang kita mesti ada tanggungjawab. Ini especially for the students, take the full responsibility. You must go and get a job, make yourself different, commit yourself, have a passion, differentiate yourself and compete and make sure you can compete and succeed. Okay. Okey, kita ambil pandangan pensyarah UiTM pula. Cik Azman Ayub, silakan. Ya. Saya nak tambung sikit Dr. Vito cakap tu pasal student kena ada tanggungjawab. Apa yang saya nampak ialah student kita tak dilatih untuk jadi inquisitive. Ya, mencari dan bila tak ada inquisitive, dia tak akan mewujudkan kreativiti. Jadi mereka bila ditanya apa target, target saya mungkin saya nak habis belajar. Target tidak ada. Apa yang dia nak buat selepas dia graduate? Ramai yang berfikiran bahawa dia nak dapat kerja sahaja. Apa-apa kerjalah. Okey. Jadi ini tidak membantu. Itu masalah. Okey, saya ada 1 minit tinggal. Okey. 1 minit tinggal. Siapa tadi? Sofia ya. Saya nak menambah satu lagi isu mengenai cabaran 2008. Sekarang ni mengenai pengajaran dalam bahasa Inggeris untuk subjek matematik dan juga sains. Sekarang ni pelajar di sekolah berhadapan lemah dalam 2 subjek ni, terutama sekali pelajar Bumi Putra. So kalau diorang lemah dalam subjek ni, so kalau diterap lagi diajar lagi dalam bahasa Inggeris, itu lagi diorang lagi tak faham. Sekarang sebab saya tahu masalah, sebab adik saya sendiri berhadapan dengan masalah tu. So tiap kali dia jawab latihan matematik, mesti dia tanya saya, minta saya tolong translate kan. So apa kata kalau cadangan saya, kalau pengajaran matematik dan sains dia dipasuhkan dalam bahasa Inggeris, tapi kita tambah satu lagi subjek iaitu bahasa Inggeris komunikasi kepada pelajar-pelajar. Tapi kalau macam tu, kalau kita pergi ke conference antarabangsa, kita tak faham kalau kita tak gunakan bahasa Inggeris. Okey, itu secara ringkas. Okey, tadi saya janji lagi satu orang. Adila. Ya. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal usahawan tu yang kita digalakkan jadi usahawan, kata surrounding tak betul. Dan ada Akram tu kata kalau mak bapak kerja kerajaan lagi senang semua kan. Mak saya buka bisnes sendiri, kindergarten, tapi kerajaan tak membantu dari segi management. Kita nak minta lesen tapi dia campak kita pergi sana, campak kita pergi sini. Jadi macam mana kita nak ada semangat nak buat bisnes sendiri kalau kerajaan pun tak membantu? Okey, saya rasa kita kena berfikiran secara lateral. Kita kena berfikiran secara lateral. Ini saya belajar sendiri dari pengalaman ya. Kalau kita macam nilah. Kalau pintu ni tutup, jangan ingat pintu ni tutup, ada 5, 6 lagi pintu buka. Jadi bila kita mula berfikiran macam tu, itulah saya rasa yang paling elok sekali kalau kita nak menerima cabaran. Sebab saya mengalaminya sendiri. Sebab kita jangan terus tak betul. Hari ni saya rasa nak jadi macam politician. Tak betul. Sebab saya belajar kat Amerika. Ada budak-budak Malaysia datang pergi Amerika, English dia tampukang. Lepas tu kenalah belajar bahasa Inggeris. Kalau tidak, tak macam mana nak belajar. Budak-budak lain macam kita dah didedahkan berbahasa Inggeris standard 1, standard 2. Negara lain macam budak Iran, budak dari Jepun, Korea, dia tak ada English langsung. Dia pergi kat sana, bila lepas intensive English course, dia mengalahkan semua budak Malaysia. Pasal apa? Ada satu yang mungkin tak kena pada kita. Kita jadi macam inilah. Kita dah tak ada masa. Kita boleh dengan email perspektif kita grok sama-sama sendiri. Nanti kita buat e-group lah. Azli. Cerita dia macam ni. Kita nak masuk ke tahun 2028. Saya rasa yang penting, kita pun dah cerita semua cabaran. Yang pentingnya saya rasa elok kita menggembling kepakaran ambil kepakaran sendiri dan kita join sendiri-sendiri supaya kita lebih maju. Dan jangan takut kalau satu pintu tutup, ada 5 buka. Itu yang kita kena. Okey. Jangan salahkan orang lain. Okey. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih, selamat tahun baru. Kita jumpa lagi.